Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas, ataupun dalam bahasa Greknya kita panggil sebagai philo, iaitu cinta ataupun suka, manakala Sophia berarti hikmah, dan membawa maksud falsafah kepada cinta dan suka kepada hikmah. Metafizik merupakan satu ilmu di bawah cabang falsafah di mana ia adalah kajian mengenai sesuatu yang luar biasa ataupun ilmu yang mengkaji sesuatu untuk diringkai. Seperti bagaimanakah sesuatu itu boleh terjadi ataupun apakah yang menjadikan sesuatu. Contoh persoalannya, kajian mengenai apakah hubungan antara minda ataupun akal dengan tubuh badan ataupun fizikal. Antara contoh sistem metafizik adalah idealism dan juga pluralism. Idealism merupakan falsafah yang dibentangkan oleh Socrates dan Plato. Menurut Plato, segala realiti adalah kebenaran yang hanya wujud dalam fikiran manusia, dan kewujudan objek-objek fizikal di alam ini hanyalah manifestasi yang timbul dalam fikiran manusia. Antara kelebihan idealism ialah falsafah yang berteraskan kesedaran intelek dan sistem berfikir secara rasional. Falsafah ini juga lebih bersifat statik, stabil dan juga sukar berubah. Antara kelemahan idealism ialah logik adalah senjata utama idealism, tetapi tidak semua boleh dipakai kerana terdapat perubahan dari semasa ke semasa. Pluralism ialah pegangan yang mengakui adanya hal-hal yang bersifat berbeza-beza. Istilah pluralism adalah istilah lama yang hari ini kembali mendapat perhatian penuh dari orang ramai. Antara contoh-contoh pluralism ialah pluralism ilmu pengetahuan, sosial dan juga agama. Sebagai contoh adalah pluralism agama. Konsep pluralism agama merupakan salah satu yang mendapat tanggapan kontra dari pelbagai agama, terutamanya agama Islam. Tidak memaksa kehendak orang lain untuk memeluk agama yang kita peluk sebagai contoh. Hubungan insan dengan alam ada dua. Yang pertama, ekologi. Yang kedua, kosmologi. Ekologi. Istilah ekologi berasal daripada bahasa Yunani okos dan logos. Okos berarti rumah tangga dan ahlinya, manakala logos berarti ilmu. Secara umumnya, alam sekitar termasuk bumi adalah rumah tangga kerana berkongsi bersama dengan makhluk yang lain, sama ada yang bernyawa maupun tak bernyawa. Yang kedua, kosmologi. Menurut Kamus Dewan, kosmologi adalah salah satu bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam sekitar. Dalam tradisi falsafah Islam, alam semesta ini, khasnya alam tabi'i, dianggap sebagai alam al-akon al-fasad yang bermaksud alam keteraturan dan kehancuran. Namun begitu, hanya pencipta yang berhak menghidupkan dan mematikan, supaya insan diperintah agar tidak menyebarkan kehancuran. Hubungan insan dengan Tuhan ada tiga: etisme, teisme dan agnostisisme. Apakah itu etisme? Etisme adalah merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Dalam bahasa Arab, etisme adalah al-ilhad. Ilhad dari segi istilah adalah sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Ciri-ciri fahaman etisme. Yang pertama, menolak secara mutlak wujudnya Tuhan atas segala bersifat ilahiyah. Yang kedua, menetapkan hujah bahawa tiada bukti wujudnya Tuhan dan kegagalan sains mengesahkannya sebagai asas kepada penolakan tersebut. Yang ketiga, meyakinkan bahawa hidup adalah satu proses di mana tiada ruang untuk menerima kewujudan Tuhan. Apakah maksud teisme? Teisme adalah sesiapa yang percaya kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Jenis-jenis teisme: monoteisme, politeisme dan panteisme. Teisme versus agama. Ramai seolah-olah percaya bahawa agama dan teisme berkesan dengan perkara yang sama, sehingga setiap agama adalah teisme dan setiap teisme adalah agama. Sebenarnya, teisme boleh wujud secara bebas daripada agama dan agama boleh wujud tanpa teisme. Apakah maksud agnostisisme? Istilah agnostik digunakan bagi golongan yang meragui akan kewujudan Tuhan sama ada benar atau sebaliknya, serta perkara-perkara seperti malaikat, pahala, dosa, alam barzakh dan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis.
Golongan agnostik. Pertama, golongan yang skeptikal terhadap ajaran Islam sebagai penyelesaian bagi masalah masyarakat. Yang kedua, golongan yang tidak mempunyai asas keilmuan ajaran yang dianutinya. Sefahaman agnostisme. Yang pertama, perasaan bingung dan kacau bilau serta hilang ketenangan jiwa dan hati. Yang kedua, tidak selesa dengan kehidupan. Yang ketiga, kegilaan yang melampau. Dan yang keempat, pengasingan diri yang membawa kepada sikap individualistik. Dari sudut pandangan sains, Louis Althusser menyebutkan bahawa bahasa yang digunakan dalam falsafah dan sains saling melengkapi dalam beberapa hal. Ilmu sains merupakan salah satu bidang yang muncul berlandaskan falsafah kerana falsafah adalah bersifat menyeluruh dalam kajiannya. Metafizik merupakan cabang falsafah yang wujud untuk membicarakan sesuatu di sebaliknya. Dalam bidang ilmu sains, metafizik menggunakan bahasa untuk menerangkan gambaran struktur bahan bina yang dikaji. Namun, pengamatan sains adalah pengamatan dari sudut luaran sahaja, iaitu apa yang dapat dirasai dan dilihat sahaja. Sedangkan falsafah melihatnya dari sudut luaran hinggalah dari sudut dalaman zat itu. Antara kemajuan yang dibawa oleh falsafah terhadap dunia sains adalah memperkenalkan hukum graviti serta mengemukakan idea tentang satelit semula jadi dan planet kekal pada orbit masing-masing. Falsafah juga telah mengemukakan teori proses pembentukan angkasa lepas dan bumi, di mana ahli falsafah dahulu kala mendapati bahawa nebula dapat dilihat daripada Antartika, yang merupakan galaksi Bima Sakti. Ahli falsafah telah menerangkan betapa pentingnya kewujudan air melalui pemerhatian dan kajian mereka, yang sehingga sekarang kewujudan air mampu meneruskan kitar hidup manusia, binatang dan juga tumbuhan. Falsafah memperkenalkan konsep teori momentum, teori bilangan, rumus segi empat dan teori geometri sehingga kini masih dikekalkan. Memperkenalkan sistem biologi secara sistematik serta menganalisis keseimbangan hukum alam yang dapat digunakan dari semasa ke semasa. Dari sudut teknologi pula, tidak dapat dinafikan tidak ada satu kebijaksanaan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan falsafah dan juga teknologi. Nasib manusia pada waktu sekarang sangat dipengaruhi oleh kemampuan manusia mengembangkan, menerapkan dan menguasai teknologi. Teknologi adalah murni hasil pemikiran manusia, oleh sebab itu falsafah dan juga teknologi sangatlah erat. Falsafah adalah mengkaji, meneliti dan menganalisis manusia dalam pelbagai aspek, manakala teknologi pula penting untuk menentukan nasib manusia. Teknologi bukan sahaja dapat menjawab permasalahan manusia pada waktu dan tempat tertentu, namun mampu juga menjawab persoalan metafizik manusia. Teknologi dihasilkan melalui dua perkara. Pertama, manusia mencipta alatan untuk meringankan tugas harian berdasarkan peniruannya terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya. Contohnya, mencipta pisau ataupun parang berdasarkan pemerhatian terhadap sembilu buluh, ataupun mencipta jarum meniru fungsi daripada duri, ataupun menghasilkan sampan hasil daripada pemerhatian terhadap kayu balat yang timbul dalam sungai.